Seiring usaha manusia untuk mengurangkan bergantung kepada bahan api fosil, tenaga boleh baharu menjadi fokus perhatian. Pelbagai inisiatif antarabangsa telah berjanji untuk mengurangkan separuh daripada pelepasan gas rumah hijau menjelang tahun 2030. Menurut keadaan semasa, pada tahun 2025 tidak lama lagi, tenaga boleh baharu dijangka akan melampaui sepertiga dari jumlah tenaga elektrik global. Pada hakikatnya, beberapa negara di seluruh dunia kini sepenuhnya bergantung kepada tenaga boleh baharu untuk pembekalan elektrik domestik. Dalam video kali ini, kita akan meneroka beberapa negara yang berada di barisan hadapan dalam bidang tenaga hijau. Akhirnya, kita juga akan membincangkan prestasi tiga ekonomi terbesar dunia, iaitu Amerika Syarikat, China, dan Jepun dalam bidang tenaga. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pada masa ini, 80% penduduk dunia tinggal di negara import bersih bahan api fosil, iaitu kira-kira 6 bilion orang yang bergantung kepada bekalan tenaga dari negara lain. Selepas berlakunya perang di Ukraine, orang semula sedar akan risiko di sebalik bergantung kepada tenaga. Oleh itu, banyak negara kini memberi tumpuan lebih kepada pembangunan tenaga boleh baharu. Pertubuhan Tenaga Boleh Baharu Antarabangsa, IRENA, meramalkan bahawa menjelang tahun 2050, 90% bekalan tenaga elektrik di seluruh dunia akan datang daripada sumber tenaga boleh baharu. Negara pertama yang kita ingin kongsikan yang berada di barisan hadapan adalah Iceland. Negara ini terletak di Lautan Atlantik Utara, terletak di antara Eropah dan Amerika Utara. Posisi geografi yang unik memberikan Iceland banyak gletser, gunung berapi, dan air panas. Semua ini menjadi aset untuk pembangunan tenaga boleh baharu. Air gletser yang mencair digunakan untuk tenaga hidroelektrik, yang menyumbang 70% keperluan tenaga elektrik Iceland, manakala sistem panas bumi di sebalik gunung berapi dan air panas mempunyai potensi pembangunan tenaga yang besar. Sejak awal abad ke-20, Iceland telah menggunakan tenaga hidro dan panas bumi untuk mengurangkan permintaan tenaga. Pada tahun 1960-an, kerajaan Iceland menubuhkan dana panas bumi untuk memberi pinjaman dengan kadar faedah rendah kepada penyelidikan dan rancangan pengeboran berkaitan. Namun, sehingga penghujung tahun 1970-an, setengah daripada keperluan tenaga Iceland masih bergantung kepada arang batu dan minyak. Titik perubahan terbesar berlaku pada tahun 1970-an selepas dua krisis minyak, yang mendorong Iceland untuk menerajui reformasi tenaga. Kelebihan luas tanah dan jumlah penduduk yang rendah membolehkan Iceland bertindak dengan cepat. Transformasi tenaga boleh baharu di Iceland berjalan dengan pantas. Pada tahun 1985, negara ini tidak lagi bergantung kepada arang batu dan minyak untuk penyediaan haba dan mencapai tonggak sejarah apabila 100% bekalan tenaga elektrik berasal dari panas bumi dan hidroelektrik. Data menunjukkan bahawa sistem pemanasan panas bumi di Iceland memberi manfaat ekonomi keseluruhan sebanyak 7% daripada GDP setiap tahun. Secara kasar, ini setara dengan kekayaan alam semula jadi bernilai kira-kira $3,000 bagi setiap individu setahun. Penggunaan panas bumi untuk pemanasan juga menjimatkan kos bahan api import negara sebanyak $100 juta setahun. Walaupun sudah menjadi peneraju dalam bidang tenaga boleh baharu, Iceland masih terus berusaha maju. Mengikut perancangan pihak berkuasa, negara ini bertujuan untuk mencapai penurunan 40% pelepasan karbon menjelang tahun 2030 dan mencapai sifar karbon menjelang tahun 2040, menjadikan Iceland sebagai salah satu daripada negara pertama yang membebaskan diri sepenuhnya daripada bahan api fosil. Negara lain di utara Eropah, iaitu Norway, juga merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Di Norway, sehingga 98% bekalan tenaga elektrik berasal daripada sumber tenaga boleh baharu. Tenaga hidro adalah sumber tenaga utama, menyumbang kira-kira 92% dari jumlah bekalan tenaga elektrik. Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, pengeluaran tenaga angin di negara ini telah berkembang 10 kali ganda. Mengikut data tahun 2020, tenaga angin menyumbang 6.5% daripada jumlah bekalan tenaga elektrik Norway pada tahun tersebut, menjadi sumber tenaga kedua terbesar. Matlamat jangka pendek Norway adalah untuk mencapai 100% bekalan tenaga elektrik dari sumber tenaga boleh baharu menjelang tahun 2030. Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa walaupun bergantung sepenuhnya kepada tenaga boleh baharu, Norway masih memiliki sumber minyak dan gas semula jadi yang melimpah. Ini menjadikan Norway sebagai negara ekspor bersih tenaga. Data tahun 2020 menunjukkan bahawa Norway adalah pengeluar gas asli terbesar ketujuh di dunia, menyumbang 3% daripada penggunaan gas asli global. Selain itu, negara ini juga merupakan pengeluar minyak yang penting. Menurut Agensi Tenaga Antarabangsa, IEA, Norway telah mengekspor sehingga 87% daripada pengeluaran tenaga mereka pada tahun 2020, dengan jumlah bersih ekspor mencapai jumlah yang rekod pada 20.5 terawatt jam, setara dengan 20.5 bilion kilowatt jam. Di Norway masa kini, eksploitasi minyak dan gas adalah salah satu sumber utama pelepasan gas rumah hijau.
Oleh itu, Norway sedang berusaha untuk mengurangkan pelepasan karbon dengan matlamat fasa untuk mengurangkan pelepasan industri hulu minyak mereka kepada 60% daripada tahap tahun 2005 menjelang tahun 2030 dan mencapai sifar pelepasan karbon menjelang tahun 2050. Setelah melihat keindahan kesejukan di utara Eropah, mari kita melihat kehangatan di Amerika Latin. Laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Energi Amerika Latin, OLADER, pada bulan Julai 2022 menunjukkan bahawa hampir keseluruhan permintaan tenaga elektrik di Paraguay dan Costa Rica diperolehi daripada sumber tenaga boleh baharu. Paraguay terletak di pedalaman Amerika Selatan, bersempadan dengan Brazil, Argentina, dan Bolivia. Ekonomi negara ini bergantung kepada sektor pertanian. Masa kini, bekalan tenaga elektriknya sudah mencapai 100% daripada sumber tenaga boleh baharu, terutama melalui tenaga hidroelektrik. Terdapat Itaipu Dam yang terletak di perbatasan antara Paraguay dan Brazil di Sungai Parana. Ini adalah salah satu stesen hidroelektrik terbesar di dunia dan merupakan sumber utama tenaga boleh baharu bagi Paraguay. Berkat pengeluaran tenaga yang besar, Paraguay tidak hanya mencapai sumber tenaga 100% hijau, malah boleh mengekspor tenaga berlebihan ke Argentina dan Brazil. Sehingga 60% daripada pengeluaran hidroelektrik mereka boleh diekspor, menyumbang kira-kira 6% GDP negara tersebut. Selain daripada tenaga hidro, Paraguay juga menggunakan sumber tenaga boleh baharu seperti biofuel dalam skala yang kecil. Costa Rica, yang terletak di Amerika Tengah, juga merupakan negara tenaga hijau. Pada tahun 2014, lebih daripada 98% bekalan tenaga elektrik di negara ini diperolehi daripada sumber tenaga boleh baharu. Sumber utamanya adalah tenaga hidroelektrik, yang menyumbang kira-kira 75% daripada keperluan tenaga. Seterusnya adalah tenaga geotermal dengan 13%, diikuti oleh tenaga angin dengan 10%. Data lalu menunjukkan bahawa Costa Rica pernah mencapai rekod sebanyak 99.99% pengeluaran tenaga elektrik daripada sumber tenaga boleh baharu, hampir mencapai sumber tenaga hijau sepenuhnya. Selepas melihat negara-negara peneraju ini, mari kita lihat situasi ketiga-tiga ekonomi terbesar dunia pada masa kini, iaitu Amerika Syarikat, China, dan Jepun. Menurut data pada tahun 2022, Amerika Syarikat menghasilkan kira-kira 21.5% daripada bekalan tenaga elektrik daripada sumber tenaga boleh baharu. Jepun pula berada pada 22.7%, manakala China menggunakan pendekatan yang berbeza dengan menyatakan 36.2% pengeluaran tenaga bukan daripada bahan api fosil. Menurut maklumat dari Agensi Tenaga Amerika Syarikat, EIA, pada tahun 2022, sekitar 60% bekalan tenaga elektrik di fasiliti awam Amerika Syarikat masih berasal daripada bahan api fosil, sementara tenaga nuklear menyumbang kira-kira 18%, dan 20% lebih daripadanya datang daripada sumber tenaga boleh baharu. Walaupun peratusan ini masih belum tinggi, perkembangan tenaga hijau di Amerika Syarikat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pengeluaran dan penggunaan tenaga boleh baharu mencapai rekod sejarah yang baru. Matlamat masa depan Amerika Syarikat adalah untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak separuh menjelang tahun 2030 dan mencapai bekalan tenaga sepenuhnya dari tenaga hijau menjelang tahun 2035. Menurut laporan Bloomberg, pelaburan dalam bidang transformasi tenaga di Amerika Syarikat mencapai rekod baharu sebanyak $141 bilion pada tahun 2022. Pada bulan Ogos 2022, Kongres Amerika Syarikat meluluskan satu undang-undang baru yang menyediakan dana dan subsidi sebanyak $370 bilion untuk teknologi tenaga hijau. Trend ini dijangka akan berterusan. Seterusnya, kita melihat kepada China sebagai negara pengeluar gas rumah hijau terbesar di dunia. Pada tahun 2025, China dijangka akan mencapai 1/3 daripada jumlah penggunaan tenaga elektrik global. Di bawah dasar-dasar 11 Jinping, China sedang menggalakkan transformasi tenaga dengan pesat. Matlamat mereka adalah untuk mencapai 1/3 bekalan tenaga elektrik dari sumber tenaga boleh baharu menjelang tahun 2025 dan mencapai karbon neutral menjelang tahun 2060. Organisasi Pemantauan Tenaga Global telah menyediakan ramalan yang positif. Laporan tersebut menunjukkan bahawa menjelang 2025, jumlah penghasilan tenaga elektrik daripada tenaga angin dan solar di China akan berganda, dengan harapan mencapai matlamat 2035 tahun lebih awal. Laporan dari Bloomberg juga mengatakan bahawa China perlu melaksanakan reformasi pasaran tenaga elektrik sambil terus membesarkan saiz gridnya untuk meningkatkan penyumbangan tenaga boleh baharu dalam bekalan tenaga elektrik. Untuk mencapai matlamat ini, belanja grid China perlu ditingkatkan kepada kira-kira $136 bilion, belum termasuk subsidi untuk industri lain. Akhirnya, mari kita lihat Jepun yang memiliki sumber tenaga yang relatif terhad dan menghadapi risiko keselamatan tenaga dalam jangka masa panjang. Hampir semua bahan bakar yang digunakan untuk penghasilan tenaga elektrik bergantung kepada import, menjadikan tenaga boleh baharu sebagai sektor yang penting bagi Jepun. Marilah kita lihat matlamat pendek menengah Jepun.
Menurut data, Jepun bercadang untuk meningkatkan peratusan tenaga boleh baharu kepada hampir 40% dan peratusan tenaga nuklear kepada lebih daripada 20% menjelang 2030. Ini bertujuan untuk mencapai pengurangan pelepasan karbon yang dikehendaki dan mencapai netral karbon menjelang 2050. Mengikut pelan kerajaan Jepun, jika segala berjalan lancar, penghasilan tenaga boleh baharu akan menyumbang 70% daripada struktur tenaga keseluruhan menjelang 2035. Loji kuasa berapi arang yang sedia ada akan dihapuskan secara beransur-ansur. Walaupun prospeknya kelihatan cerah di atas kertas, perkembangan tenaga hijau Jepun masih ketinggalan berbanding banyak negara besar lain, dengan kelajuan penstrukturan kuasa angin lebih lambat beberapa kali berbanding negara-negara utama lain. Sesuatu yang perlu diberi perhatian adalah strategi penstrukturan tenaga boleh baharu Jepun yang jelas berbeza daripada banyak negara utama lain. Berbanding dengan pilihan matang seperti tenaga solar dan angin, Jepun lebih memberi tumpuan kepada tenaga nuklear, hidrogen import, dan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Teknologi ini seringkali mempunyai sekatan teknikal yang besar atau mungkin belum mencapai hasil komersial, atau sekadar dikaitkan dengan kos yang tinggi. Oleh itu, pasaran secara umum menganggap pendekatan unik Jepun ini bukanlah pilihan yang terbaik. Kesimpulannya, negara-negara peneraju dalam tenaga hijau ini hampir kesemuanya mempunyai kelebihan yang kuat dalam penghasilan kuasa hidroelektrik, yang sukar untuk diulangi. Tambahan pula, Amerika Syarikat, China, dan Jepun masing-masing mempunyai pendekatan dan strategi tersendiri. Satu-satunya perkara yang pasti ialah pembangunan dalam bidang ini akan mempengaruhi masa depan manusia dengan ketara. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.